Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. InsyaAllah untuk memberkati kuliah subuh pada pagi yang penuh barakah, marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Kuliah subuh pada pagi yang penuh kemuliaan dan kebahagiaan ini Ustaz mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Pengerusi Majlis yang saya muliakan, Al-Fadhil Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau Ad-Diniyah yang diketuai oleh Tuan Pengerusi Surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang Jumaat yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga, marilah bersama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaannya yang melimpah-limpah, yang mencurah-curah, yang tak terhitung bilangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Maksudnya, dan jika kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu takkan mampu untuk menghitungnya. Syukur Allah telah memanjangkan usia kita hingga ke saat ini. Kata Imam Al-Ghazali, kenapa Allah masih menghidupkan kita hingga ke saat ini? Ada dua sebab. Pertama, Allah nak bagi peluang supaya kita bertaubat nasuha atas segala kesilapan, kesalahan, dosa-dosa kita di masa yang lalu. Yang kedua, Allah nak bagi peluang untuk kita menambahkan sebanyak mungkin amalan demi amalan sebagai bekalan yang akan kita bawa pada hari yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat olehmu akan harta benda dan anak benak, melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah membawa hati yang sejahtera. Syukur hari ini kita masuk 11 Muharram ya, 1445
Dengan kata lain, umur kita semakin panjang. Dari sudut angka, kalau sebelum ni 49, sekarang dah jadi 50. Kalau sebelum ni 69, sekarang dah jadi 70. Tapi hakikatnya umur kita bukan semakin panjang, usia kita semakin pendek, kita semakin menghampiri kematian. Dunia kata pergi, kubur kata mari. Ustaz seram lah Ustaz. Dia kena bagi seram sikit biar ada keinsafan. Subhanallah, ya, itulah hakikat kehidupan, ya. Jadi kita syukur, ya. Ada kawan kita dalam tadi dia keletihan, dia pun nak tidur, dia mengantuk sangat, akhirnya dia pun pejam mata. Lepas tu dia pun pejam mata, pejam terus, tak celik-celik dah, ya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita syukur malam tadi mengantuk, ya. Kita pun letak kepala atas bantal, kita pun pejam mata, pejam, celik semula. Alhamdulillah. Kita sampai pagi ni surah Ad-Diniyah, ya. Subhanallah. Jadi syukur, ini satu bentuk nikmat, ya, daripada Allah. Masya Allah. Waktu hidup sebelum datangnya waktu mati, ya. Ini nikmat, 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jadi kita manfaatkan betul-betul hidup ini. Kerana Allah Ta'ala berfirman, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian. Semua manusia hidupnya rugi, tak ada yang untung. Walaupun dia tinggal dekat bukit beruntung sekalipun, dia tetaplah rugi, ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan melakukan amalan-amalan yang saleh, wa tawasaw bil haqq, yang berpesan-pesan kepada kebenaran, wa tawasaw bis sabr, yang berpesan-pesan kepada kesabaran. Hanya 4 golongan ini saja yang untung, selebihnya semua rugi, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan, ya, Allah memilih kita untuk dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang beruntung, yaitulah yang beriman, yang melakukan amalan-amalan saleh, yang berpesan-pesan kepada kebenaran, dan yang berpesan-pesan kepada kesabaran. Jadi syukur, ya, kita berada di awal tahun hijrah, yang mana bila kita sebut tentang hijrah, maka banyak ustaz-ustaz, ya, penceramah-penceramah, pengkuliah-pengkuliah akan berkongsi tajuk berkaitan dengan niat. Sebab apa niatnya? Kalau kita lihat dalam kitab riwayat Sahih Imam Bukhari, yang ada kurang lebih menghampiri 7,000 semuanya, 7,000 hadis-hadis Sahih Imam Bukhari, ya. Hadis pertama yang diletakkan oleh Imam Bukhari iaitulah tentang niat, ya. Masya Allah, ya. Bahkan guru Ustaz dia, Ustaz Ahmad Adnan bin Fadil, pernah bagi tahu pada kami, beliau berkata, gurunya berpesan, kalau kita ada apa-apa juga masalah dalam kehidupan, ya, apa-apa juga masalah dalam kehidupan, ya, hati rasa tak tenteram, rasa resah, ya, mungkin tentang keluarga, tentang bisnes, tentang kemasyarakatan, tentang konflik dalaman, apa saja, ya, selaklah atau bacalah hadis-hadis riwayat Imam Bukhari yang semuanya menghampiri 7,000. Kita baca ke semuanya, di antara hadis-hadis itu pasti akan merungkai masalah kita dan menyelesaikan masalah kehidupan kita. Masya Allah, ya. Hampir 7,000. Dia mencakupi segala aspek kehidupan, dia tak tertinggal, ya. Subhanallah. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara ada dalam hadis-hadis riwayat Imam Bukhari. Subhanallah. Baik. Begitu juga dalam kitab Sahih Imam Muslim, yang semuanya ada kurang lebih 6,000 lebih semuanya. Banyak, ya, hadis sahih semua, ya. Juga hadis pertama diletakkan oleh Imam Muslim dalam kitab karangannya itu, maksudnya yang dinukilkanlah, yang diambil daripada Rasulullah, yang disusun, ya. Juga tentang niat, Masya Allah. Kenapa ni hadis Imam Bukhari hampir 7,000, hadis Imam Muslim 6,000 lebih, beribu-ribu, tapi hadis pertama tentang niat. Kenapa, ya? Begitu juga dalam Matan Arba'in Imam Nawawi, ya, hadis 40 Imam Nawawi. Hadis pertama diletakkan juga tentang niat. Subhanallah, ya, kerana niat itu lebih penting, lebih utama berbanding dengan amalan. Masya Allah, ya. Allahu Akbar. Kerana semua amalan, ibadah, perbuatan kita ini adalah
terjemahan daripada niat kita, ya. Masya Allah. Anda adalah apa yang anda niatkan. Masya Allah, ya. Orang sembahyang sunat 2 rakaat. Yang membezakan jenis-jenis solat sunat itu niat. Solat sama je, rukuk, sujud, iktidal, tahiyat akhir, semua sama je, 2 rakaat. Tapi yang membezakan solat kita, niat kita. Bila kita niat solat sunat tahajud, jadi solat sunat tahajud. Bila kita niat solat sunat taubat, jadi solat sunat taubat. Bila kita niat solat sunat hajat, jadi solat sunat hajat. Bila kita niat solat sunat qabliyah ba'diyah, ya, jadi solat sunat qabliyah ba'diyah. Bila kita niat solat sunat duha, jadi solat sunat duha, ya, juga solat sunat isyraq dan sebagainya. Masya Allah, niat yang membezakan. Begitu juga bulan lepas, masing-masing buat ibadah korban, ya. Yang membezakan korban kita tu niat. Ada orang buat ibadah korban dia jadi sunat muakkad. Ini ibadah korban yang biasa yang kita lakukan sembelihan lembu, kerbau, unta ataupun kambing kerana Allah. Dia jadi sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Ada orang buat ibadah korban menjadi wajib apabila dia nazar. Contoh, kalau anak aku SPM dapat 10A, aku bernazar akan sembelih korban seekor lembu. Tiba-tiba anaknya betul-betul dapat 10 SPM, maka ketika itu dia wajib melaksanakan ibadah korban. Tak boleh dia tak buat, berdosa, hukumnya berdosa besar, ya. Jadi dia kenalah melakukannya, dan dia tu tak boleh makan daging korban. Ni korban nazar, dia wajib. Bahkan ada orang buat korban jatuh haram. Ustaz, jatuh haram macam mana tu? Ya, ada. Kerana dia melakukan penyembelihan haiwan-haiwan tertentu untuk dipersembahkan kepada upacara keagamaan tertentu, ataupun disembelih korban untuk sebagai memenuhi syarat aku janji dia dengan jin afrit ataupun syaitan iblis, ya, kerana nak mengekalkan ilmu hitam dia. Na'udzubillah. Itu haram. Jadi nampak gaya semua sembelih lembu sama je, kaedah sembelihnya sama. Tapi sebab niat berbeza-beza, yang menentukan hukum menjadi berbeza-beza, ya. Subhanallah. Sebab itu niat lebih utama daripada amalan. Sebab itu kena perbaiki niat, perbetulkan niat. Kita lihat, ya, hadis pertama dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, juga Imam Nawawi berkaitan dengan niat. Ustaz bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluhu fa hijratuhu ila Allah wa rasuluhu wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Syaikhan. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu an telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan dengan niat, sesungguhnya setiap perbuatan itu berdasarkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan mencapai keredaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang ingin dicapainya atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu akan mendapat seperti mana yang dia niatkan, ya. Rawahu Syaikhan, maknanya diriwayatkan oleh dua syekh. Dua syekh ini merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih. Baik, kita lihat dalam hadis ini, Nabi bagi tahu semua amalan itu dengan niat. Sebab itu niat itu lebih utama berbanding dengan amalan. Masya Allah. Dan setiap orang itu melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia niatkan. Masya Allah, ya. Barang siapa hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan mencapai keridhaan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Maksudnya hijrahnya kita itu tadi mendapat pahala. Mendapat pahala. Sebab apa? Dikira ibadah, ya. Mendapat pahala dan akan mencapai keridhaan Allah, ya. Kita lihat macam mana sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in waktu menerima perintah hijrah daripada Rasul,
Mereka tak ada alasan, tak ada dakwi, tak ada apa juga sebab untuk tidak berhijrah, ya. Bahkan yang berkemampuan masing-masing melaksanakan perintah hijrah. Ada yang hijrah daripada Mekah ke Madinah secara individu, bahkan ada secara berkumpulan. Bahkan mereka berhijrah secara sembunyi-sembunyi, kecuali Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, ya. Sayyidina Umar bila mendapat perintah supaya berhijrah, dia secara terang-terangan declare dirinya. Dia pergi dekat Kaabah, dia bawa pedang, dia berhunus pedang, ya. Tapi sebelum dia melakukan perintah hijrah itu, dia bertawaf dekat keliling Kaabah sebanyak 7 kali. Selesai saja dia bertawaf, dia pun mengeluarkan pedang daripada sarung, dia pun berteriak kuat, dia kata, "Hoi penduduk-penduduk Mekah, aku Umar bin Khattab, aku nak melaksanakan perintah hijrah, ya, aku nak menuruti perintah Allah dan Nabi Muhammad. Barang sesiapa yang nak isterinya jadi janda, barang sesiapa yang nak anak-anaknya jadi yatim piatu, halanglah aku untuk berhijrah." Tak ada siapa yang berani nak halang Umar, tuan-tuan. Masya Allah, hebatnya Umar, beraninya Umar, ya. Umar dapat berhijrah dengan tiada sebarang halangan, ya. Masya Allah, itulah antara kehebatan Umar radhiyallahu an. Subhanallah. Dan sesungguhnya hijrah itu berlaku 2 kali, ya, 2 kali. Pertama, penghijrahan sebagian umat Islam, ya, daripada Mekah ke Habsyah, negeri Habsyah, yang mana rajanya Raja Najasyi, raja sangat adil yang tak pernah melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Raja inilah yang melindungi umat Islam di sana, Masya Allah. Dan setelah sekian lama umat Islam berlindung di bawah taklukan Raja Najasyi di negeri Habsyah, mereka dapat berita seakan-akan kota Mekah dah kembali aman seperti sedia kala. Lalu mereka pun kembali ke tanah air mereka dengan penuh rasa kerinduan nak jumpa sanak saudara, keluarga dan sebagainya. Sebaik saja sampai kota Mekah, rupanya berita yang mereka terima itu adalah berita dusta, ya, berita palsu, ya, indah kabar dari rupa. Rupanya negara Mekah bukan semakin aman, bahkan semakin huru-hara. Cengkaman ke atas umat Islam semakin dahsyat, ya. Tekanan yang diberikan melampaui batas. Umat Islam ditekan, umat Islam diseksa, umat Islam diazab, ya. Masya Allah. Antara mereka iaitulah Sumayyah, ya. Siapa tak kenal Sumayyah, ya, Sri Kandi Islam. Antaranya keluarga Ammar bin Yasir, ya, yang diseksa teruk sampai mati. Masya Allah. Antaranya lagi, Masya Allah, Bilal bin Rabah, ya Allah, ya. Antara mereka yang mula-mula memeluk Islam di kalangan hamba abdi, ya, Bilal bin Rabah. Ketika mana Umayyah bin Khalaf, tuan kepada Bilal, dapat mengetahui yang Bilal ni dah ikut ajaran Nabi Muhammad dengan meninggalkan ajaran agama nenek moyang penyembahan kepada patung berhala, Umayyah bin Khalaf pada mereka awal mengajak supaya Bilal kembali kepada agama asal nenek moyang mereka secara baik. Tapi Bilal tetap bertegas mempertahankan akidah yang satu, penyembahan kepada Allah yang Esa. Akhirnya Umayyah main kasar, ya, main kasar, ya. Dia pun tanggalkan pakaian Bilal, kemudian diikat Bilal dengan tali, lalu diheret Bilal menggunakan kuda hingga calar-balar tubuh badan Bilal terkait-kait atas batu-batu kerikil yang tajam di atas padang pasir. Diheret sehingga ke tengah-tengah padang pasir, ya. Lalu Bilal dijemur di situ di bawah panas terik cahaya matahari yang membakar. Masya Allah, ya. Baru-baru ni ada ustaz pergi haji, ya, baru balik, alhamdulillah. 2 orang adik ustaz, ya, Ustaz Syed Pamidi dan Syafi Pamidi. Alhamdulillah, syukur rezeki mereka. Jadi Ustaz Sahib masa di Mekah tu ada sekali tu demam. Jadi difahamkan suhu siang hari 45 darjah Celsius, ya. Dan Ustaz difahamkan tahun ni haji paling mencabar, antaranya suhu, ya, suhu, Masya Allah. Dan dikatakan waktu wukuf di padang Arafah dan waktu di Muzdalifah, suhu ketika itu mencecah 54 darjah Celsius, tuan-tuan. Masya Allah. 54 darjah Celsius, ya. Air mendidih berapa darjah Celsius, tuan-tuan?
100. Separuh daripada 100, 50. Ada tambah lagi 4, 54 darjah Celsius. Ya Allah, sungguh-sungguh menguji keimanan dia. Subhanallah. Dan adik ipar ustaz pula, adik ipar ustaz Faizal ya, pergi juga, Ustaz Muhammad Faizal pergi juga ya. Baik, kalau waktu dia bersila lama tu atas lantai tu, lepas tu dia bangun saja daripada bersila tu, dia punya kulit berkulali melekat dekat lantai, tuan-tuan. Nak kata panas tak panas ya, macam sang suami lah yang tak pernah setrika baju. Isteri mungkin sibuk ada hal, dia tengah serika, bang sambung ni, sambung balik serika dia. Suami pun memandai-mandai serika kan, dia pandai-pandai serika, tiba-tiba berlubang baju, tengok bawah serika tu hitam, melekat baju tadi. Sebab apa? Sebab panas sangat. Dia bila panas sangat melekat baju tu. Jadi macam itulah gambaran dia. Ada ipar ustaz, dia punya kulit berkulali melekat dekat lantai. Kalau tak panas, confirm tak melekat. Sebab apa melekat? Panas, macam serika tadi. Masya Allah, dahsyat ya. Sebenarnya itulah padang Arafah, itulah gambaran padang mahsyar ya, gambaran padang mahsyar. Kalau di sini pun dah panas, kadang-kadang orang boleh berumur, hilang kesabaran dan sebagainya. Sebenarnya Allah nak menghapuskan, mensucikan, meluluhkan semua dosa-dosa kita yang lalu. Asal kita sabar, redha ya. Masya Allah, taqarrub pada Allah. Itulah gambaran padang mahsyar, yang mana kalau pada Arafah dah panas, mahsyar lebih dahsyat lagi. Dikatakan matahari hanya sejengkal daripada kepala. Masya Allah. Dan lantainya pula adalah perak ya, silver, fiddah bahasa Arabnya. Silver, logam keluli lantai di padang mahsyar. Bukan tanah tuan-tuan, bukan simen, logam yang keluli, perak lah, silver. Itulah lantai dekat padang mahsyar ya. Tak terbayang, kalau matahari sejengkal daripada kepala, lantai pula daripada perak. Macam manalah agaknya tuan-tuan. Ya Rabbi, hanya arash Allah, naungan Allah, lindungan Allah saja yang dapat menghalang kita daripada kepanasan tersebut ya. Masya Allah, Masya Allah. Biasalah berdoa agar kita mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan padanya di hari akhirat ya, terutamanya di padang mahsyar nanti. Masya Allah. Juga kalau pada Arafah itu manusia berjuta-juta, tahun ini difahamkan 3 juta ya, maka di padang mahsyar ya, tak terkira banyak, daripada Nabi Adam sampai manusia terakhir sebelum kiamat, semua dihimpunkan di padang mahsyar. Tak terbayang kita macam mana ya. Ya Rabb. Baik, kembali kepada cerita Bilal tadi. Lalu Bilal yang dijemur di tengah-tengah padang pasir tandus kering kontang di bawah panahan terik cahaya matahari yang membakar tadi, Umayyah bin Khalaf telah mengupah beberapa orang lelaki yang tubuh badan sasa, perkasa lagi gagah ya, untuk mengangkat sebutir batu yang saiznya sangat besar. Maknanya batu tu besar sangat, berat sangat. Sebab tu beberapa orang terpaksa mengangkatnya. Lalu diangkat bersama-sama, dia ditindihkan batu itu atas perut dan dada Bilal ya, atas tubuh badan Bilal. Masya Allah. Setelah ditindih, Umayyah bin Khalaf terus menerus melibas tubuh badan Bilal dengan cemeti. Yang sepatutnya cemeti digunakan untuk melibas kuda dan keldai ya. Cemeti yang sama digunakan untuk melibas Bilal. Setiap kali dilibas, setiap kali itulah kulitnya tersiat. Setiap kali dilibas, setiap kali itulah kulitnya menggelupas ya. Masya Allah. Sambil Umayyah memaksa Bilal secara kasar untuk kembali kepada ajaran nenek moyang, agama asal mereka, penyembahan kepada patung berhala. Apa yang Bilal sebut hanya satu saja ungkapan, Ahad, Ahad, Ahad. Umat hari ini banyak juga yang tiru ungkapan Bilal. Dia sebut Ahad juga tuan-tuan. Bang, bangun ni subuh dah nak habis ni bang. Ahad, Ahad. Ayang, ini kan hari Ahad, public holiday. Abang dah penat bekerja daripada hari Isnin sampai Sabtu, tak rehat-rehat. Ini kan hari Ahad, inilah peluang abang nak rehat. Ayang janganlah ganggu abang. Astagfirullahalazim. Ahad juga disebutnya ya.
Tapi bila sebut ahad untuk mempertahankan akidah penyembahan kepada Allah yang Esa. Bila menyebut ahad untuk mempertahankan akidah penyembahan kepada Allah yang tunggal, Allah yang satu. Kita hari ini sebut juga ahad, tapi bukan untuk mempertahankan akidah, tapi untuk mempertahankan selimut yang tebal, untuk mempertahankan tilam dan bantal yang empuk. Ahad juga disebutnya. Astaghfirullahalazim, ya. Ya Rabb, itulah hebat Bilal, ya. Sebab itulah Bilal itu, Masya Allah, ya, waktu dia meninggal berebut-rebut bidadari nak menyambut roh dia, ya. Masya Allah, itulah lambang seorang yang subhanallah, ya, hitam pada wajah, tak ada rupa, tetapi putih hatinya, berebut-rebut bidadari nak menyambut Bilal, ya. Luar biasa. Sebab itulah Allah tak tengok pada zahir, tapi Allah tengok pada hati, ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak melihat kepada rupa paras juga bentuk tubuh badan seseorang daripada kamu, akan tetapi Allah hanya melihat kepada hati kamu dan juga amalan-amalan kamu, ya. Subhanallah, ya. Antara lain lagi, siapa lagi sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah ketika itu? Antara lain lagi, ya, yang mula-mula bila Nabi minta sahabat-sahabat hijrah, ya, ke Madinah, ini penjarahan kedua lah, ya, selepas penjarahan pertama dekat Habsyah, ya, iaitu Abu Salamah. Abu Salamah yang mula-mula berhijrah, ya. Namun Abu Salamah terlepas selamat untuk berhijrah, isterinya kena tangkap. Kena tangkap oleh kafir-kafir Quraisy, ya. Mereka terpisah buat seketika waktu. Isteri dikurung, ya. Tapi akhirnya dapat juga bolos, ya, terlepas daripada kurungan. Yang diselamatkan oleh ada budak kecil, ya. Ada 2 orang budak kecil. Subhanallah. Selain daripada itu, antara mereka yang berhijrah lagi siapa? Iaitulah Suhaib Ar-Rumi. Sejarahnya ketika mana Suhaib mula-mula sampai ke kota Mekah, ya. Suhaib ini dia orang Rom. Sebab tu sebut Ar-Rumi, dia orang Rom, dia bangsa Rom. Tapi mula-mula dia sampai ke Mekah, waktu tu dia selesai pinggang. Dia tak ada apa-apa pun yang dia bawa. Bila dia sampai saja, orang-orang kafir Quraisy ni, pembesar Quraisy bagi pinjam duit sebagai modal memulakan bisnes. Jadi Suhaib pun dengan duit tersebut dia buat bisnes. Tiba-tiba bisnesnya dengan izin Allah maju, berjaya. Akhirnya Suhaib menjadi orang kaya. Setelah menerima perintah hijrah, Suhaib pun packing semua barang dia, nak bersiap sedia untuk keluar daripada kota Mekah menuju ke Madinah, menunaikan perintah Allah dan Rasulnya supaya berhijrah. Dengan beberapa ekor unta, membawa segala barang dagangan beliau, harta beliau, nak bawa sama-sama hijrah. Sebaik saja sampai pintu keluar kota Mekah, terserempak pula dengan Abu Jahal dan konco-konconya. Abu Jahal pun kata, Suhaib, kau nak ke mana tu Suhaib? Oh Suhaib, dulu waktu kau sampai kota Mekah ni, kau selesai pinggang, kau tak ada apa-apa kau bawa. Kami yang bantu duit untuk pinjaman modal kau berniaga. Bila kau berniaga, kau dah jadi kaya raya, dah senang lenang, kau nak ikut Muhammad, kau nak tinggalkan kami. Banyak cantik. Macam tu lah kan. Lepas tu Suhaib berkata, wahai Abu Jahal, apa kata kalau aku tinggalkan semua harta yang aku miliki yang bersama aku ketika ini, aku serahkan kepada kamu semuanya untuk membolehkan aku menunaikan perintah hijrah. Abu Jahal pun kata, macam tu saya, kejap aku nak meeting kejap. Dia pun mesyuarat. Bla 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 bla. Okey Suhaib, kalau macam tu kami setuju. Ini sikap orang kafir, ya. Dia dapat abuan dunia, dia okey je. Lagi kalau apa dunia tu pula sampai rambang mata, banyak sangat kan. Terus okey. Lalu Suhaib pun menyerahkan semua harta yang bersama dengan dia kepada Abu Jahal. Lalu dia pun nak memulakan pergerakan untuk berhijrah. Baru beberapa langkah untanya bergerak, tiba-tiba Abu Jahal kata, nanti dulu Suhaib. Kenapa? Nanti. Kenapa? Tu. Kenapa? Tu. Kenapa? Tu. Unta kau pun kau kena tinggalkan. Masya Allah, melampau sungguh, ya. Kenderaan yang saya nak gunakan untuk berhijrah pun dipaksa untuk ditinggalkan, ya.
Lalu Suhaib Ar-Rumi pun turun daripada untanya, serahkan unta itu pada Abu Jahal, dan dia pun bergerak melangkah kaki ke Madinah. Dan berita pengorbanan Suhaib untuk hijrah ini sampai ke pendengaran telinga Rasulullah SAW. Ba'da sami'ul khabar, lalu Nabi pun berkata, Rabiha Suhaibun, Rabiha Suhaibun, Rabiha Suhaibun, untungnya Suhaib, untungnya Suhaib, untungnya Suhaib. Rupa-rupanya sekali lagi, ya, Suhaib menjadi antara sahabat yang paling kaya dekat kota Madinah setelah berhijrah berkat doa Rasulullah SAW. Dan yang lebih penting, Suhaib mendapat keberuntungan di negeri akhirat dengan menjadi penghuni syurga berkat doa Rasulullah SAW. Subhanallah, ya. Demikianlah beberapa contoh, ya, macam mana sahabat-sahabat Nabi tadi berkorban, minta maaf, berhijrah kerana Allah, ya, kerana Allah. Kan hadis itu bersambung. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluhu fa hijratuhu ila Allah wa rasuluhu. Barang siapa hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mencapai keridhaan Allah dan Rasulnya. Hadis itu kata lagi, wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha. Ya, barang siapa hijrahnya kerana dunia yang ingin dicapainya atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya mendapat apa yang dia niatkan, ya. Apa cerita wanita yang ingin dinikahi? Baik, ini kisah sangat masyhur, ada dalam hadis, ya, tak silap riwayat Ibnu Mas'ud, ya. Namanya Muhajir Ummu Qais, kisah penghijrahan Ummu Qais. Jadi ceritanya begini, ya, pada satu hari ada seorang pemuda, dia berkenan dengan seorang wanita. Wanita ini tinggal di Madinah, Yathrib, ya, ketika itu, dan lelaki ini pula dia tinggal dekat kota Mekah. Jadi lelaki ini dia berkenan betul dengan perempuan ni. Dia ingin menjadikan perempuan ni sebagai isteri dia. Lalu perempuan dekat Madinah dia kata, kamu kalau nak nikahi aku boleh, tapi ada syarat. Syaratnya kamu kena berhijrah, duduk sama-sama dengan aku dekat Madinah, baru aku akan terima lamaranmu. Tapi kalau kau tak berhijrah, kau duduk kat Mekah je, aku tak akan terima pinanganmu, ya. Syaratnya kalau laki tadi yang berkenan sangat dengan perempuan ni, nakkan perempuan ni, dia kena hijrah duduk Madinah dengan perempuan tu, baru dia boleh terima pinangan. Kalau selagi mana laki tu masih di Mekah, dia tak akan terima. Itulah ceritanya. Satu hari ketika mana berlaku peristiwa penghijrahan sahabat-sahabat Nabi ke Madinah, pemuda ini pun turut serta berhijrah bersama-sama dengan mereka, ya. Tapi sahabat-sahabat Nabi lain hijrah kerana menunaikan perintah Allah dan Rasul. Lalu mereka mendapatlah keridhaan Allah dan Rasul. Tapi pemuda ini hijrah juga. Nampak zahirnya sama-sama hijrah dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tapi hijrahnya bukan kerana Allah dan Rasulnya, tapi kerana nak menikahi wanita itu tadi. Akhirnya pinangannya diterimalah. Sebab dia sampai Madinah cukup syarat, diterima, dapatlah dia menikahi. Maknanya dia hijrah kerana wanita yang ingin dinikahi. Dapat tak dia nikah? Dapat. Tapi itu sajalah yang dapat. Sedangkan keridhaan Allah dan Rasulnya itu dia tak dapat, seperti mana sahabat-sahabat Nabi yang lain. Faham, ya? Itulah kisah yang ada disebut dalam hadis tadi, ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibu aw imra'atin yankihuha fahjratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa hijrahnya kerana dunia ingin dikecapinya atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu akan mendapat seperti mana yang dia niatkan. Kalau kita niat kerana dunia, dapat dunia, insya-Allah dapat. Kita niat nak nikah seseorang, dapat, insya-Allah dapat. Cuma tak samalah seperti mana sahabat-sahabat Nabi yang lain tadi, hijrah kerana Allah dan Rasul, maka mereka mencapai keridhaan Allah dan Rasul. Maksudnya mendapat ganjaran pahala yang sangat-sangat besar, ya. Sebab itulah, masya-Allah, ya, kita sentiasa perbaiki niat, ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin.
tidaklah diperintahkan untuk menyembah akan Allah melainkan dengan hati yang tulus, mulus, kudus, ikhlas, ya, semata-mata kerana Allah, ikhlas terhadap agama, ya. Masya Allah. Kata ulama, ikhlas itu seumpama seekor semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Ia tak nampak, ia tak dapat dilihat, tapi dia wujud, itu ikhlas. Kalau seekor semut putih atas batu hitam, nampak tak? Nampak. Kalau seperti seekor semut hitam di atas batu putih, nampak tak? Nampak juga. Kalau seperti seekor semut hitam di atas batu hitam pada waktu siang, barangkali nampak jugalah, walaupun bela-bela, kabur-kabur, nampak jugalah sebab siang, ada cahaya. Tapi ikhlas ini, kata ulama, seumpama seperti seekor semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Ia tak dapat dilihat, ia tak nampak dengan mata, tapi dia wujud tak? Dia ada tak? Ya, dia wujud, dia ada. Itulah ikhlas. Masya Allah. Dan ciri ikhlas, kata ulama, ada 6. Yang pertama, melakukan apa juga ibadah dan kebaikan-kebaikan kerana Allah semata-mata, lillahi ta'ala. Sebagaimana selalu kita ikrarkan setiap kali solat, waktu doa kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanyalah kerana Allah, Tuhan sekalian alam, ya. Yang kedua, ciri ikhlas, kata ulama, melakukan ibadah dan juga kebaikan-kebaikan semata-mata mengharapkan keredaan Allah, ya, mengharapkan keredaan Allah. Masya Allah. Macam sahabat-sahabat Nabi tadi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Masya Allah. Yang ketiga, ciri ikhlas, kata ulama, melakukan ibadah dan juga kebaikan-kebaikan kerana mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, ya. Ganjaran pahala daripada Allah. Ada orang kata, ustaz, kalau kita ibadah dan juga buat kebaikan-kebaikan kerana mengharapkan pahala, itu tak ikhlas namanya, ustaz, ya. Sebab dia nak pahala bukan kerana Allah. Tanya balik pada dia, pahala tu siapa yang bagi? Adakah Muhammad yang bagi pahala? Adakah Rahman yang bagi pahala? Adakah Mustafa yang bagi pahala? Ya. Pahala Allah yang bagi. Habis itu kalau kita sembahyang kerana nak pahala tu kerana Allah ke kerana makhluk? Kerana Allah lah, sebab pahala Allah yang bagi. Dah. Gitu, ya, tak ada masalah, ya. Sebab pahala ni janji Allah untuk orang-orang beriman dan melakukan amal soleh. Allah janjikan dengan pahala, ya, ganjaran yang besar. Tak ada masalah. Sebab pahala Allah yang bagi. Maknanya tetap ibadah kita kerana Allah, bukan kerana makhluk. Sebab bila kita ibadah, kita fikirkan pahala itu jadi motivasi kita nak buat kebaikan, amal soleh, motivasi, tuan-tuan. Ini maksudnya makam orang-orang biasa, ya, berlainan dengan makam waliullah, ya, orang-orang arif billah. Contoh seperti Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah disampai makam ibadah dia bukan lagi kerana nak pahala, ya. Itu betul-betul kerana nakkan keredaan Allah. Itu makam yang tinggi. Kita orang-orang biasa, orang-orang awam, kalau ibadah nak pahala pun dah cukup bagus. Sebab luar sana ramai orang tak nampak pahala, tuan-tuan, ya. Langsung tak sembahyang, tak tutup aurat, apa semua berpeleseran. Masya Allah. Jadi kalau kita nak ke pahala pun dah cukup bagus. Sebab itu janji Allah, ya. Baik. Yang keempat, apa lagi ciri ikhlas, kata ulama? Yang keempat, pujian dan cercaan tidak menjadi asas di dalam amalan-amalan kita. Bukan sebab nak dipuji orang, orang kata kita ni bagus, kita ni alim, kita ni warak, kita ni orang soleh, kita ni orang baik-baik, ya. Bukan. Dan bukan juga kerana takut dicerca. Kalau dipuji, kita semua dah faham. Kalau dicerca tu macam mana? Contoh, dekat satu taman perumahan tu, pada 12 Rabiul Awal, ya, Surah Al-Firdaus, surah taman tersebut buat forum perdana Maulidur Rasul. Penceramahnya Ustaz Don Daniel, Ustaz Haryanto Rizal, ya. Moderatornya Ustaz Safwan.
Pula siapa lain gue, okay, kan? Okey. Jadi pada malam tersebut penduduk taman seluruhnya pergi menjahikan program dekat surah Al-Firdaus. Sampai kita duduk rumah, kita pun jadi risau. Sebab apa? Jiran tetangga taman tu gelap macam blackout. Tapi nak kata blackout tak juga, sebab rumah kita hidup lampu. Rupanya semua jiran tetangga pergi ke surah Firdaus. Daripada cucu, cicit, anak, ya, dewasa, tua, atuk, nenek, moyang, semua pergi surah Firdaus menjahikan program. Sampai taman tu dah macam blackout, tapi rumah kita je yang terang. Kita fikir-fikir, semua orang pergi ni, kalau aku tak pergi ni, nanti apa pula orang kata? Nanti orang kata aku ni macam katak bawah tempurung. Orang kata aku ni hidup tak bermasyarakat. Aku pula lagi sebulan anak aku nak walimatul arus ni, nak nikah ni anak aku. Bimbangkan kat jemputan aku, semua orang tak pandang, ya. Tak ada siapa nak datang, semua orang pulaukan aku sebab aku tak campur dengan orang. Tak boleh jadi. Dalam dia mematikan lampu rumah dia pun pergi surah Firdaus sama-sama ikut program Maulid Rasul. Tapi orang lain pergi join program kerana Allah Ta'ala. Dia pergi program kerana takut nanti orang kutuk dia, orang cerca, takut nanti orang kata dia ni macam katak botol pulung, macam hidup tak boleh dan sebagainya. Maka jadilah dia menyertai program tadi sebab takut dicerca, tak menjadi ibadat dan tak ada mendapat pahala di sisi Allah, ya. Itu maksudnya. Jadi yang keempat tadi, ikhlas itu cirinya pujian dan cercaan tidak menjadi asas di dalam amalan-amalan kita. Yang kelima, apa lagi ciri ikhlas? Yang kelima kata ulama, ciri ikhlas itu ialah melupakan segala kebaikan-kebaikan yang pernah kita buat, ya. Jadi kebaikan-kebaikan kita, jasa kita, sumbangan kita, hendaklah kita lupakan. Sebab kalau kita asyik ingat-ingat, teringat-ingat, dibimbangi akan tercalar keikhlasan kita, akhirnya mengurangi pahala kita. Yang lebih bimbang, takut kita bila teringat-ingat, kita pun mengungkit-ungkit kebaikan. Mengungkit-ungkit. Pertama, depan orang pernah kita buat jasa, kita ungkit, mereka pun terasa. Itu dibimbangi bukan lagi tercalar keikhlasan atau mengurangi pahala, bahkan terpadam sama sekali pahala. Itu yang kita risau. Masya Allah. Jadi merupakan kebaikan yang pernah kita buat ni macam mana? Kata ulama, kebaikan-kebaikan ni hendaklah kita lupakan seperti contoh kita sakit perut. Ustaz tu ada pergi Kerambit, ya, dekat Kolipis, tempat masa Ustaz dibesarkan waktu kecil dulu, ya. Jadi dekat sana naik kereta ada lalu tepi Sungai Jelai, ya. Sungai Jelai, besar sungai tu dekat Pahang, ya. Jadi contoh, ya, Ustaz tu sakit perut, tengah mandi kereta sakit perut, tiba-tiba Ustaz nampak dekat tepi sungai tu ada macam bangsal tu macam toilet lah, kita pergi Ramli yang kena pangkah tu kan, 40 penyamun ke apa kan. Ya, sakit perut. Ustaz pun turun bergegas masuk bangsal tu, buka. Ustaz pun apa lagi qada hajat. Ustaz melepaskan sesuatu. Sebab saja dia lepaskan, tiba-tiba bunyi plup. Sebab dia jenis zaman dulu punya kan, betul-betul atas sungai. Plup. Baik, lepas tu Ustaz pun dah selesai istinja apa semua, naik kereta balik. Tiba-tiba Ustaz dalam kereta teringat, Allah, aku rasa tadi aku lepaskan tadi warna golden, kuning keemasan, emas pula jenis 916 ataupun jenis emas 999. Menyesal pula. Nak kena ambil lah. Itu kalau tolak kedai emas tu laku tu, 1 gram sekarang berapa harga? Ada gitu? Tak ada, ya. Kita kalau dah buat besar, kita lupakan aja. Apa benda cerit ke, macam batu ke, macam apa aiskrim ke kan, tak pernah kita ingat, kita lupa. Macam itulah bila kita buat kebaikan. Jadi hendaklah kita melupakan semua kebaikan-kebaikan pernah kita buat. Umpama tadi, tak ada siapa nak mengingat-ingat kembali apa yang telah dilepaskan waktu dia buang air besar. Kata aja. Itulah perumpamaan ikhlas. Ada kita pernah ingat balik? Tak ada. Macam tu bila kita buat kebaikan-kebaikan. Tapi kata ulama, dosa-dosa yang pernah kita buat di masa yang silam jangan dilupakan sama sekali. Jangan dilupakan. Sebab apa?
Sebab supaya kita bersegera bertaubat. Itu dosa-dosa. Jadi dosa-dosa di masa silam, walaupun waktu kita muda dulu, kita baru akil balik, baru umur kita awal 20-an, jangan kita lupa. Walaupun sekarang kita dah berusia, tetap kita kena ingat supaya kita sentiasa bertaubat, menyesali, ya, dengan sepenuh hati sampai menangis-nangis. Masya Allah. Begitu juga dengan hutang piutang di masa silam, jangan kita lupakan, ya, supaya kita segera berusaha untuk melunasinya. Hutang-hutang jangan kita lupa atau buat lupa, jangan. Kena ingat selalu, hutang kecil ke besar ke, sen-sen ke, ringgit-ringgit ke, ribu-ribu ke, kena diingat. Sebab hutang dibawa ke mati, ya, akan hutang tetap akan ditanggung sampai ke hari akhirat. Masya Allah. Sebab tu selagi hayat di kandung badan, selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi itu kita kena usaha betul-betul, ya, untuk melunasi hutang, ya, juga untuk bertaubat. Taubat dengan hutang ni kita jangan lupa. Baik, yang terakhir ciri ikhlas itu kata ulama, ya, mudah meminta maaf andainya kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Kita senang nak minta maaf. Sebab apa? Sebab kita melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan amalan tu kerana Allah Ta'ala. Bila kerana Allah, bila ada orang tegur kita, entah silap lah buat ni, kamu silap lah, silap, astaghfirullahalazim, kita beristighfar. Kalau berkaitan manusia, kita minta maaf dekat orang itu. Sebab apa? Sebab kita buat kebaikan tu nakkan keredaan Allah. Tapi bila orang tegur kita salah, kita bimbang takut Allah marah kita, Allah murka pada kita, maka cepat-cepat kita minta maaf. Berbeza dengan orang yang sombong. Orang yang sombong bahkan bukan saja dia tak dapat menerima teguran, bahkan dia tetap nak menegakkan benang yang basah. Itulah orang yang sombong. Sebab dia lakukan pekerjaan tu, amalan tu bukan kerana Allah Ta'ala. Dia mungkin kerana supaya nak disanjung orang, supaya dikata orang dia bagus, supaya itu, supaya macam-macam lah yang selain kerana Allah. Sebab tu dia melenting bila orang tegur, dia tak dapat menerima kenyataan. Berbanding dengan orang yang ikhlas, dia buat tu sebab nakkan keredaan Allah. Bila orang tegur, alamak dia silap, dia pun takut Allah marah dia. Jadi dia minta maaf pada Allah, minta maaf pada bersama manusia. Masya Allah. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk syurga orang-orang yang ada dalam hatinya perasaan sombong, walaupun hanya sebesar zarah, besar biji sawi, ya. Masya Allah. Itulah 6 ciri ikhlas yang dapat Ustaz kongsikan pada pagi ini. Dan kita lihat antara perkara yang mula-mula Nabi bangunkan baik saja tiba di Madinah, ya. Mula-mula hadis Nabi bacakan hadis pertama, ya, pada sahabat, ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu wan nas yam tadkhulul jannah bisalam. Inilah hadis pertama yang Nabi baca waktu Nabi tiba di Madinah. Apa maksudnya? Wahai manusia, sebarkanlah ucapan salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lepas tu wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Berilah makan. Tolong orang yang lapar, orang susah, orang fakir miskin, ya. Masya Allah, berilah makan. Ya, Masya Allah. Allah Ta'ala pernah bagi ancaman dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kau melihat kepada pendusta-pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mereka yang mengherdik anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang tidak mendorong atau menggalakkan atau menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini pendusta agama, tuan-tuan, ya. Masya Allah. Pada yang ketiga Nabi sebut wasilul arham, hubungkanlah tali silaturahim. Yang keempat, wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Dan sembahyanglah tengah-tengah malam ketika mana orang lain sedang nyenyak tidur, kamu akan masuk syurga dengan penuh keselamatan, penuh kesejahteraan, ya. Masya Allah. Baru-baru saya dapat satu berita, ya, daripada seorang kawan ustaz dekat Indonesia. Masya Allah. Ustaz difahamkan bila dikhabarkan tentang beliau dah meninggal, ya. Patut Ustaz tengok dia senyap, dia selalu WhatsApp Ustaz. Bila malam-malam kan dia kata, Assalamualaikum Ustaz Safwan, ya, salam tahajud, jom kita buat tahajud. Oh, habis setiap malam dia WhatsApp begitu. Oh, Ustaz tengah kebil-kebil mata mengantuk kan, terima WhatsApp. Masya Allah. Jadi dia meninggal dunia.
dikhabarkan jenazah dia tu sepanjang panjang perjalanan nak pergi tanah perkuburan, wangi yang teramat, harum yang luar biasa, yang diorang semua tak pernah hidup bau sewangi itu, ya. Apakah amalan dia? Wallahu a'lam. Pada khidmat ustaz, pendapat ustaz, barangkali sebab dia istiqamah solat malam, dia tak pernah tinggal solat malam, ya. Itu pada pendapat ustaz lah, sebab dia selalu WhatsApp tengah-tengah malam buka, pukul 2 kadang pukul 3 WhatsApp, ingatkan ustaz supaya buat solat tahajud, ya. Masya Allah, ustaz rasa itulah amalan dia barangkali menyebabkan jenazahnya wangi, harum yang sangat luar biasa, ya. Ni orang yang menyaksi ramai, yang menyaksi, ya Allah, jadi sangat luar biasa, ya. Sebab apa agak ya, jadi harum. Sebab kan kubur itu dia dua je. Sebab kubur ini bukan akhirat, kubur ni dia alam antara dunia dan akhirat. Jadi kubur ni dia dua je, sama ada menjadi taman di antara taman-taman syurga ataupun lubang di antara lubang-lubang api neraka. Itulah kubur. Masya Allah. Kalau orang soleh, orang beriman, dekat kubur tu dia ada perlihatkan tentang syurga. Haruman syurga itu dah sampai kepada mereka, ya. Subhanallah. Masya Allah. Baik. Dan untuk kesimpulan, saya nak cerita perkara utama yang Nabi membangunkan dekat Madinah. Pertama, iaitulah membina Masjid Quba. Jadi masjid ni lah pusat penyebaran Islam, masjid lah juga pusat tautan ukhuwah, pelbagai aktiviti, ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah. Hanya orang-orang yang mampu untuk mengimarahkan atau memakmurkan atau menghidupkan rumah-rumah Allah, tak kira sama ada masjid-masjid ataupun surau-suraunya, hanyalah orang-orang yang beriman dengan Allah, juga orang-orang yang beriman dengan hari akhirat. Mereka mendirikan salat, mereka mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Lalu kelima-lima golongan ciri mukmin yang Allah sifatkan dalam firman-Nya itu tadi, siapakah mereka? Siapakah mereka? Mudah-mudahan kitalah jemaah surau Ad-Diniyah, ya, pada subuh yang penuh barakah ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa lagi yang Nabi laksanakan? Nabi mempersaudarakan antara golongan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ni umat Islam yang hijrah daripada Mekah ke Madinah. Golongan Ansar memang umat Islam yang sedia ada, masyarakat Madinah pada ketika itu, ya. Subhanallah. Jadi persaudaraan yang Nabi jalinkan tadi, persaudaraan Islam, ukhuwah Islam itu lebih kuat berbanding dengan persaudaraan kerana pertalian darah, ya. Dia lebih kuat, ya. Katalah orang tadi 10 orang adik-beradik, 9 semua kafir. Dia seorang Islam. Di dunia memang betul adik-beradik, tapi sampai di hari akhirat mereka terpisah. Yang kafir tadi semua masuk neraka, dia seorang-seorang dalam Islam, dalam syurga, terpisah. Tapi ukhuwah fillah, persaudaraan Islam ini dia lebih kuat, ya, dia kekal sampai ke dalam syurga, ya. Hari ini kita bersama, nanti dalam syurga juga kita bersama, insya-Allah. Itulah dia pertalian ukhuwah fillah yang diikat dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak kira walaupun Ustaz Banjar, tuan sana mungkin Jawa, mungkinlah kan. Tapi walaupun bukan satu ibu satu bapa, kita tetap saudara. Ustaz Banjar, tuan sana mungkin Pakistan lah, ya, mungkin Pakistan. Walaupun bukan seibu sebapa lah kan. Tapi kita tetap saudara, ya. Sebab kita semua Islam, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya orang mukmin itu bersaudara. Ustaz Banjar, tapi barangkali Tuan Haji Ibrahim dia Arab, mungkin Arab Quraisy, mungkin Arab Quraisy, muka macam Arab kan. Tapi sebab kita diikat dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tetap kekal bersaudara, ya. Dikisahkan macam mana ada seorang itu berada dalam syurga. Dia teringat sahabat baik waktu dekat dunia. Dia cari segala mana, tak jumpa. Dia pun mengadu, wahai Allah, dulu dekat dunia aku ada seorang sahabat baik, aku terkenangkan dia, tapi aku tak jumpa dia pun dalam syurga. Lepas tu dia sebut, kau pergi ke neraka, kau cari dia di sana. Bila kau jumpa, kau pimpin tangan dia, tarik bersama-samamu masuk ke dalam syurga. Dan kata dahsyat sampai begitu sekali, ya. Sebab tu kita kena ramaikan bersahabat dengan orang-orang yang soleh.
Kerana kita tak tahu dalam ramai-ramai sahabat kita tu mungkin ada di antara mereka yang dapat bagi syafaat kita di hari akhirat nanti, ya. Hebat ukhuwah kerana Allah tadi, ya. Sebab itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah kamu menyayangi saudaranya seperti mana kamu menyayangi diri kamu sendiri, ya. Contoh, kita dengar Zionis Israel, Yahudi, dia bedil, dia bom saudara kita Palestin sana. Jadi kita biasanya lantak lah, itu aku Malaysia aman, apa kena-mengena aku dengan dia orang, lantak dia orang lah, Palestin dengan benda lantak je lah. Penting aku selesa, aku selamat, ya. Amboi, jangan. Yang kena bedil tu siapa? Yang kena bedil tu sama mengucapkan kalimah syahadah macam kita. Mereka menyembah Allah yang satu, mereka menghadap kiblat yang sama dengan kita. Itu saudara kita. Patutnya bila mereka dibom, dibedil, diseksa, diazab, kita pun sakit di sini, terasa diazab juga. Kerana kita membayangkan macam mana kalau kita berada di tempat saudara kita tadi. Macam tu, baru sempurna iman kita. Tapi kalau kita macam tadi contohkan, lantak dia orang lah, berarti aku aman kat Malaysia dia. Astagfirullah. Bukan tadi iman, dia tak sempurna iman dia. Masya Allah. Jadi bila kita ada perasaan begitu, barulah terjadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Dan hendaklah kamu tolong-menolong dalam perkara-perkara kebaikan dan juga takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perkara-perkara dosa dan juga permusuhan. Barulah kita nak mengulurkan derma, bantuan, apa semua, sebab ada perasaan persaudaraan tadi, ya. Masya Allah, ya. Baik. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalatha man kunna fi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang mana kalau kita memiliki ketiga-tiga perkara ini, nescaya kita akan mencapai kemanisan iman. Salah satu daripadanya, ayyuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Bahwasanya kita menyayangi seseorang, tidak kita sayang padanya melainkan kerana Allah semata-mata. Ustaz sayang pada Tuan Bilal, Ustaz sayang pada Tuan Imam, tapi kerana Allah. Maka masa itu kita mendapat kemanisan iman, ya. Sebab banyak orang hari ini dia bersahabat, tapi bukan kerana Allah, tapi kerana ada udang di sebalik batu, ada ketam di sebalik bihun, ada kerang di sebalik char kway teow. Maknanya dia bersahabat kerana berkepentingan. Ada kepentingan, bersahabat. Tak ada kepentingan, selamat tinggal, sayonara, calo, ya. Dulu saya ingat masa Ustaz aktif buat MLM, ya, niaga MLM, ya. MLM, multi level marketing. Ada orang kata MLM niaga larut malam. Sebab setiap malam balik pukul 1 ke 2, 1, 2 tu niaga larut malam. Ada juga orang yang menyampai MLM, dia kata MLM, M muntah, L lawyer, M meluat, muntah, lawyer meluat. Sebab dia kata tak ada cerita lain lah kalau Muhammad di telefon. Contoh. Jadi sehingga Ustaz dulu buat MLM, memang banyak kawan-kawan bersahabat dengan kita bukan kerana Allah, tapi sebab nak tarik kita join syarikat dia, kan. Kadang-kadang bila dah tak ada projek, dia tak telefon kita lama dah, bertahun-tahun, tiba-tiba telefon. Kita pun dah faham dah, Muhammad dia tak ada benda lain lah, tak ada benda. Betul. Dia ajak pula. Kalau dulu syarikat A dia ajak, syarikat B, syarikat C, betul syarikat X, Y, Z. Tak ada lain lah. Kalau bukan kerana MLM, dia tak telefon kita. Kalau kerana MLM, baru dia telefon. Maknanya apa? Itu bersahabat kerana MLM. Kerana ada kepentingan. Jangan begitu. Kalau boleh, biar kita berukhuwah kerana Allah Ta'ala, ya? Bukan kerana kepentingan sesuatu. Mungkin kepentingan itu menjadi asbab kita nak berkenal-kenalan. Tapi lepas tu kekalkan terus ukhuwah kita persaudaraan sampai mati, ya. Itulah, ya. Sebab itulah Nabi bersabda antara hadis lain, maksudnya salah satu daripada 7 golongan yang mendapat naungan pada hari yang tidak naungan padanya, iaitulah mereka yang berkasih sayang, bertemu dan berpisah kerana Allah, ya. Jadi Ustaz hari ini bertemu dengan tuan-tuan semua, kita berkasih sayang, bertemu dan berpisah kerana Allah. Ini akan menjadi naungan pada hari yang tiada naungan di padang mahsyar nanti. Masya Allah. Sebab itu hati ini penuh kasih sayang pada sesama kita, terutama jemaah surau, siapa-siapa jiran tetangga, ya, mesti ada perasaan kasih sayang tadi kerana Allah Ta'ala, bertemu dan berpisah kerana Allah Ta'ala, ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai sesuatu kebaikan
sehinggalah kamu menginfakkan apa yang kamu sayang. Tunfiqu mimma tuhib, apa yang kamu sayang. Baru capai kebaikan. Saya ingat dulu ada Syekh Arab ya, Ustaz Taurik. Dia hafiz 30 juzuk Quran. Dia sanadnya sampai pada Rasulullah. Ustaz Taurik Al-Yamani. Ustaz aku sembang-sembang dengan dia tak boleh cakap Melayu, dia cakap Arab. Ustaz kata, Syekh, cincin Syekh cantik lah. Wow. Tak tengok boleh tak? Dia pun buka, dia tengok batu akik Yaman, original. Lepas tu ikatnya perak pula tu. Perak ya, silver. Dahsyat. Ustaz pilih. Cantik Syekh. Ustaz nak pulangkan. Lepas tu Syekh tu ambil cincin, dia bagi Ustaz. Ustaz, saya hadiahkan untuk Ustaz. Saya, Masya Allah, terharu Ustaz. Betul ke Syekh? Betul, ini mahal ni. Tak apa, dia hadiah untuk Ustaz. Masya Allah. Ustaz kira cincin tu harga pun komat-komat 400-500 lah. Batu akik Yaman asli, ya, perak pula. Dia boleh hadiah dengan Ustaz. Walaupun barangkali hatinya pun dia sayang cincin tu, siapa tak sayang? Dia pakai lama dah. Ustaz tengok hari-hari dia pakai. Mesti dia sayang. Tetapi dia bagi barang yang dia sayang pada Ustaz. Apa maknanya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan mencapai sesuatu kebaikan sehinggalah kamu membelanjakan atau menginfakkan apa yang kamu sayang. Dahsyat. Kita tengok macam orang-orang Ansar. Ketika mana dia nak meraihkan saudara-saudara daripada Muhajirin. Ada mereka yang memiliki beberapa orang isteri. Dia pisahkan beberapa isteri, tinggal satu je untuk dia. Selebihnya dia bagi pada saudaranya Ansar, Muhajirin. Ada di kalangan mereka yang hartanya banyak. Jadi dia buat apa buat? Sebahagiannya dibagi pada saudara-saudara yang Muhajirin tadi untuk nak memulakan kehidupan atau memulakan bisnes. Siapa tak sayang isteri? Sayang. Tapi sanggup dilepaskan nak apa? Nak memuliakan sahabat, saudara-saudara tadi. Siapa tak sayang harta benda? Sayang. Tapi sanggup diinfakkan, dibelanjakan untuk nak membantu tadi. Masya Allah. Ini sangat-sangat luar biasa tuan-tuan ya. Jadi alhamdulillah setakat ini sajalah untuk perkongsian kita ya, yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz. Dengan izinnya juga, kalau ada sumur di ladang boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami di pagi ini perhimpunan yang Engkau berkati dan rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami sesudah daripada ini perpisahan yang Engkau pelihara diri kami daripada melakukan salah dan silap, perpisahan yang Engkau pelihara diri kami daripada melakukan dosa dan maksiat, perpisahan yang Engkau pelihara diri kami daripada sebarang perkara yang tidak mampu ditanggung oleh kami ya Allah. Allahumma rabban nasi adzbil basa isfi'an tasyafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa la yughadiru saqama. Wahai Allah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah. Sesungguhnya Engkau sahajalah Tuhan yang maha penyembuh. Tiada penyembuhan melainkan penyembuhan daripada-Mu sahaja, penyembuhan yang tidak meninggalkan saki bagi penyakit. Allahumma ishfi maradina ya Allah, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah, penyakit zahir dan batin, penyakit luaran dan dalaman, penyakit jasmani dan rohani. Allahumma ishfi qulubana ya Allah, Kau sembuhkanlah hati-hati kami ya Allah, bongkarkanlah, keluarkanlah daripada hati-hati kami sifat-sifat mazmumah yang tercela. Sebaliknya Engkau masukkanlah ke dalam hati-hati kami, isikanlah ke dalam hati-hati ini sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Ya Allah ya Tuhan kami, hiasilah diri kami semua dengan akhlak yang mulia lagi terpuji, seperti mana akhlak junjungan besar Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah tahun ini tahun yang terbaik untuk kami ya Allah. Tingkatkanlah untuk kami amal-amal soleh kami ya Allah, ketakwaan kami ya Allah, juga semua bekalan-bekalan yang akan kami bawa pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, terimalah semua ibadah-ibadah, amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang telah kami lakukan, dan ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah.
اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة